Ahli perniagaan terkemuka, Datuk Seri Hasmiza Othman atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Vida DSV, mengakui terkejut selepas menerima saman untuk kehadirannya di mahkamah. Menurutnya, saman berkenaan diterima di rumahnya di Meru, Ipoh, Perak beberapa hari lalu selepas dimaklumkan pegawai yang menghantar dokumen itu mencarinya di beberapa premis termasuk di pejabat dan kediamannya. Mengakui sibuk dengan urusan perniagaan, Vida berkata, sebaik mendapat makluman ada pegawai yang mencari bagi menyerahkan saman, beliau segera berhubung dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Sebenarnya saya agak terkejut menerima saman ini. Ia dihantar di rumah saya di Meru pada jam 4 pagi. Kebetulan saya baru pulang dari hospital, saya terkejut dan pada mulanya tidak mahu menerima saman itu. Mereka kemudian meninggalkan nombor telefon dan saya menghubungi semula sebelum dimaklumkan mereka akan menghantar saman berkenaan. Sebelum ini saya ada dipanggil untuk memberi keterangan mengenai video Muah Muah Raya, tapi tak sangka sebesar ini kerana saya tidak mempromosikan lagu itu, katanya ketika ditemui di luar mahkamah session di sini, hari ini. Tampil mengenakan jubah berwarna peach, Vida tiba di Kompleks Mahkamah Sepang bersama-sama anaknya, Cik Di dan diwakili Peguam Datuk Adnan Seman. Ditanya mengapa beliau tidak terus membuat pengakuan bersalah seperti yang dilakukan usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Shukri Kamar zaman sebelum ini, Vida berkata, beliau tidak boleh sewenang-wenangnya membuat pengakuan salah tanpa mengetahui perkara dan kesalahan sebenar terlebih dahulu. Katanya, beliau juga bimbang pengakuan salah yang dibuat tanpa mengetahui perkara sebenar akan memberikan impak besar kepada perjalanan perniagaannya. Justru, beliau menyerahkan kepada kebijaksanaan Adnan dan pasukannya untuk mengkaji dan mengambil tindakan sewajarnya termasuk memastikan beliau tidak perlu kerap ke mahkamah. Dalam pada itu, Vida turut membayangkan tidak akan berhenti mengeluarkan klip video muzik di masa hadapan, biarpun sedang berdepan pertuduhan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Malah, beliau menganggap pertuduhan itu peluang untuknya melihat perkara yang tidak boleh dilakukan serta tidak mengulanginya di masa depan.